Okay, kita pergi ke geometric series. So, a geometric progression ataupun series is a sequence of numbers in which any term can be obtained from the previous term by multiplying by a certain number called common ratio. Okay, so kita ingat balik kalau aritmetik. Okay, kita buat review sikit. Aritmetik maksudnya dia akan tambah. Kan, dia akan tambah. So, dia akan tambah D. D ni namanya common apa? Difference. D. Okay. So, D ni dapat daripada mana? Apa formula D? T2 tolak T1. T2 tolak T1 ataupun Tn tolak dengan Tn tolak 1. Any number, any term tolak dengan term yang kurang 1 je daripada dia. Dia tak boleh main T3 tolak T1, T8 tolak T5. Dia tak boleh main lompat-lompat macam tu. Okay, dia mesti Tn tolak 1. Kalau untuk geometri, okay, kita akan darab. So di darab R. R ini common ratio. Okay. So bila darab-darab maksudnya nak dapatkan R ni macam mana? Apa formula dia? T2 per dengan T1 ataupun Tn per dengan Tn tolak 1. Okay, itu geometrik. Ini beza aritmetik dengan geometrik. Okay. So, kalau saya bagi awak example, nantilah sekarang lah. Okay. So, first term kita tetap mengekalkan huruf A sama macam aritmetik. First term tu adalah huruf A. So, kita darab dengan R, second term akan dapat AR, third term pun darab dengan R dapat AR squared, darab lagi dengan R akan dapat AR cube dan so on lah. So kalau kita perhati kat sini, kalau term yang keempat kuasa dia 3. Kalau term yang ketiga kuasanya 2. Kalau term yang 2 kuasa R ni 1. Kalau term yang pertama kuasa R ni ada juga. 1 yang term kedua. Kosong. So R kuasa kosong maksudnya 1. So A je lah. So dia ada. So dia kuasa kosong macam tu. So kita boleh buat conclusion. Okay. So ini standard n term dia. Tn adalah AR kuasa n tolak 1. Kuasa tu kurang daripada satu nilai daripada bilangan term dia. So yang ni awak kena hafal lah. Okay, kena ingat. Ni yang tadi common ratio tadi. Ni cara nak dapat common ratio dia. Kita akan bahagi. Okay, number 1 is YouTube. Kita pergi ke nombor 4. Use the following information to write the nth term of the geometric sequence. Okay. So dia dah bagi A, dia bagi T2. Apa yang kita nak cari dekat sini? Apa yang kita tak ada? R. Kita nak cari R. Okay. So, macam mana nak dapatkan R ni? Yang dia bagi maklumat. So, T2 ni apa formula dia? AR. AR kan? AR kuasa 1, T2. So, A kita dah ada dah. So, R yang kita nak cari ni. So, tinggal je R sorang-sorang. So, macam mana? Bawa ke sebelah, 4 per 3 per dengan 1 per 2 dapat berapa? 8 per 3. 8 per 3. So R. Dan baru dia minta n term.
N term A, R kuasa N tolak 1. Okay, kita masuklah A yang kita nak yang dia bagi, R yang kita dah dapat, N tolak 1. Okay, yang ini cuba sehabis boleh untuk simplify. So, awak kena perhatikan. Okay. Oleh sebab N tu berkuasa, N tu adalah kuasa. So, ini bentuk indeks. Okay. So, guna hukum indeks. Hukum indeks kita dah belajar chapter 1. Okay, so awak try tengok mana yang awak boleh simplifikan. Okay, contohnya nak simplifikan dia, awak base dia samalah, tips dia base sama. Okay, so base dia masih sama sebab ni indeks. Okay, macam 1/2 ni Okay, kalau saya nak jadikan base 2, so dia akan jadi 2 kuasa berapa? Negatif 1. Okay. So 8 macam mana? 2 kuasa 3. Okay, 2 kuasa 3. 8, 2 kuasa 3. Dia kuasa N-1. Bawah ni 3 juga pun berkuasa N-1. Okay. So, awak tengok hukum indeks. Okay, ni untuk ni. Bila base dia sama, apa yang kita boleh buat? A kuasa M kalau darab dengan A kuasa N. M tambah A kuasa M tambah N. Okay, so untuk kes kita sekarang ni 2 kuasa negatif 1 tambah dengan 3N tolak 1. 3N bukan tolak 1. Tolak 3. Tolak 3. Tolak 3. Apa tu yang laki dah hantar ni kan? Ambil hantar tu. So atas tu jadi 2 kuasa berapa? Negatif 4 tambah 3N per dengan 3 kuasa N tolak 1. So dia lagi simplify lah. So inilah TN awak. Okay. Dia dah digabungkan. Base dia tu kecil. Nampak tak? Daripada dia nombor 8, kita just sekarang ni ada tinggal base nombor 2 dengan nombor 3. So awak cuba sehabis boleh lah untuk simplify. Kena analisis, kena alert. Boleh tak? Apa benda yang aku boleh simplify lagi? Apa benda yang aku boleh tukar? Kena fikir macam tu. Okay. So B. Here we have T6. Okay. The 6th term and the R. So maksudnya apa pula yang tak ada dekat sini? Apa pula yang tak ada? Tak ada A. So A kena cari. Okay. So T6 sama dengan 3. Itu maklumat dia. Apa formula T6? AR kuasa N tolak 1. AR kuasa. So 6 tolak 1? 5. 5. Okay. So sekarang ni A yang tak ada, R yang ada. Okay. So tinggal A sahaja. Apa? 96. 96. Okay. So masuk balik. Okay. A, R kuasa N tolak 1. Okay, sekarang ni kita nak dalam sebutan N, maksudnya A tu 96 kita dah boleh masuk. R tu 1/2 dah boleh masuk. Okay, N tolak 1. Okay, macam ni. Nampak 96 tu nombor besar. Rasanya apa yang kita boleh tukar? Apa yang awak rasa nak jadikan base dia? 1/2 ni tadi boleh jadikan apa? 2 kuasa negatif 1. 2 kuasa negatif 1. So 2 kuasa negatif 1 yang berkuasa N tolak 1. Okay, 96 ni ada tak base 2 juga?
Kalau tak ada, kita kena try pecahkan dia. Okay, so dia tak ada. Tak ada base 2. Maksudnya tak boleh 2 kuasa berapa tak dapat 96. Tapi kita pecahkan dia pula. Dia punya hasil darab. Okay, 1 darab 96. 2 darab 48. 3 darab berapa? 32. 3 darab 32. 4 dah tak? 4, 2, 24. 5 tak ada. 6 16. 6 darab 16. 16. Okey. 7 tak ada. 8 8 darab 12. darab 12. 9, 10, 11. Okey, patah balik. Okey. So yang antara yang ni pula yang awak check. Ada tak yang boleh tukar base 2? Alah, tak tenang. Tapi tak fokus. Nanti. Ada tak? 3 darab 32. Sebab 32 ni boleh jadi apa? 2 kuasa 5. Okey, so kita pakai yang itu. Azwati dulu memang duduk dalam Ambil je. Azwati dulu memang duduk dalam Kuasa So kita pakai 3 darab 2 kuasa 5. anak. Kita buat macam tu. So maksudnya kita ada 3 darab 2 kuasa 5 darab 2 kuasa negatif N. So yang ni kena kembangkan lah. Negatif N tambah 1. So apa yang boleh digabungkan lagi? Takkanlah IC. Yang 2 ni. Base 2. So 3 ni kekal lah dekat luar, dia tak boleh gabung. So 2 kuasa berapa kalau kita gabungkan? Negatif N. Enam. So 6 tolak N. Negatif N tambah 6 bermula 6 tolak N. So ini TN awak. Nampak? Yang terringkas. Sehabis boleh ringkas. Berbanding dengan awak kekalkan dia dalam 96 tu, maksudnya macam nombor tu lagi besar. Sebab benda indeks ni kita dah belajar dah dalam chapter 1. So awak apply kan pelajaran chapter 1 tu dalam konteks ni. Boleh ni? Boleh. Ni kena dengar ni untuk assignment ni. Chapter 6 ni tak ada dalam PSPM tapi dia ada dalam assignment awak dengan dalam UPS 3 awak. Okay, 5. For each of the following geometric progression, find the nth term and the 10th term. So before that, kita kena pasti apa dia dulu. A dengan A tu. Okay, so A, 5A. Apa A dia? 9. 9. Apa R dia? 3. 3. Okay, cari nth term. 27 bagi 9 ke 81 bagi 27 ke so penting 3. 9 darab 3 kuasa N tolak 1. Nampak tak boleh simplifykan lagi? Boleh. Apa? Dapat 3 kuasa 1 tambah N So kalau gabungkan 3 kuasa 1 tambah N. Ni baru TN. Nampak? Ringkas. Dah dapat TN. Terus continue cari T10. Gunakanlah yang dah ringkas tadi. So dia lagi senang lah. 3 kuasa 11. Dapat? 177 147. Okey. Okey, B. Seorang saya nak. Siapa nak jawab untuk B? Saya nak A, R, TN, T10. Terus. Ini body, ini volunteer. Saya try. Okey. A. Dia 1/3. Hmm. R dia 1/3 juga. Ya. Kenapa? Rasa sebab sama. Dia boleh jadi sama. Okay, anthem. 3 kuasa N.
3 kuasa N salah. Oh, 3 kuasa negatif N. 3 kuasa negatif N. Dia kan 1/3. Kan? Betul tak Firdaus? 1/3 kuasa N kan? Kalau nak bawa betul. 3 kuasa negatif N. Okey, terus masuk T10. 3 kuasa negatif 10. Terus tekan kalkulator. Nilai dia. 15949. 1/5949. Okey, gitu je. Tengok, tak susah pun. Okey, C orang lain. Apa C? Madam, Ya, Madam. ya. Untuk yang 5A tu kan? 5A, alright. Kan yang 3 kuasa 2 darab 3N tolak 1 tu, kenapa boleh jadi Tn sama dengan 3 1 tambah N je? Kuasa indeks. Kan bukan macam 2N tolak 1. 3 kuasa 2 darab dengan 3 kuasa N tolak 1. So, jadi 3 kuasa 2 tambah N tolak 1. Oh. 3 tolak 1. 1. 1 tambah N. Okey, tak apa. Tanya je. Mana yang tak clear, yang rasa was-was tanya. Tak ada nak malu-malu dalam belajar ni. Siapa yang buat C? Aina? Aisyah ada? Ada madam. Aisyah. Apa A? 2. Mesti ni. Apa R? Negatif 3. Apa TN? Saya tak buat yang cari indeks tu. Kejap. Masuk dulu ikut formula. A. 2 Ha. AR N tolak 1. 3 negatif 3 kuasa N tolak 1. Okey, awak perhati kat sini. Base 2 dengan negatif 3 dah boleh simplify ke tak lagi? Nak simplify taruh mana? Dah tak boleh dah. Tak Ini payah yang dah ringkas. Jadi itu kadang-kadang saya risau ni. Kadang-kadang benda yang tak boleh disimplify, awak proses juga bagi simplify. Susah juga. Okey, kena tahulah. Okey, 2 ni dia dah kecil dah nombor dia, negatif 3. Tapi kalau awak tengok sini macam 96 tadi ke, mesti boleh dikecilkan lagi. Okey, so kalau dia dah tak boleh simplify, it is lah. Itu je lah. Terus T10. Ya. Ya. Kalau 2 dengan negatif 3 tu tak ada darab ke? Tak boleh. Dia tak sekufu. Ini kita panggil nama dia constant. Ini adalah indeks. So dia tak sekufu. Dia akan macam ni. 5 darab dengan 2 kuasa 2. 10 kuasa 2 ke awak jawab? Padahal 5 darab 4. 5 darab 4 sepatutnya berapa? 20. 20 ni 100. Mana betul? Okey? Dia tak boleh darab. Hukum indeks. Tu sebab kena tahu juga hukum indeks tu. Okey, tak apa. Tanya. Clear kan? So T10. Just substitute N with the 10. Then the answer is? Aisyah tadi. Negatif 39366. Alright. Okay. D. This one supposedly D lah. Okay, lagi. What is A? Kita nak try. 512. What is R? 1/2. 1/2. What is TN? C. A dia 512. Besar. Fikir nak boleh kecil ke tak? 2 kuasa 9. 2 kuasa 8. Kuasa 8 ke kuasa 9 8. Kuasa 9.
8 lah. Sembilan. Gaduh. Sembilan. Dua sembilan sembilan. Kang semua kang saya Starlight. 2/9. Saya pergi buat Okey, 25. so 2/9 didarab dengan 2/, -1. negatif N tambah 1. Okey, kita dah tukarkan dah. Dia darab dengan negatif 1. Okey, gabungkan. 2/10 tolak N. Alright. Dah. Okay, so T10, dah substitute N with the 10, dapat 1. 2. kuasa Kosong-kosong. Kosong. Satu. 1. Bukan 2. Any number power with 0 dia akan jadi 1. Any number 100 power of 0 pun dia akan jadi 1. Write the nth term of the geometric sequence when T2 is 45, T5 is negative 1 to 15. So itu je dua maklumat yang dia bagi. So maklumat untuk yang highlight kuning. Okay, so T2. Apa formula T2? Apa formula T2 tadi? AR kuasa N tolak 1. AR A. power 1. Dan N tolak 1 tu, N tu kita boleh ganti dengan 2. So tinggal AR je. Okay, so 45. This not as equation number 1. T5 equals to negative 1 to 15. Okay, T5 pula apa dia punya formula? AR power AR of 4. kuasa AR power of 4. Okay, so this is your equation number 2. Now we are looking for the value of A and R. So two variables, we need two equation to solve it. Kita dah ada dua equation. So nak guna simultaneous, nak guna substitution ke elimination ni? Saya pilih elimination. Macam mana elimination? Nak eliminate kan A tu. Kalau AR 4 bahagi AR, Boleh. So maksudnya operasi kita operasi bahagi. So elimination ni dia bukan semestinya tolak. Dia bukan semestinya tambah. Okay. So dia boleh jadi bahagi. Maksudnya equation number 2 bahagi dengan equation number 1. So yang ni bahagi AR yang dia punya constant tu bagi 45. So kita boleh nampak kat sini dia hasil darab A boleh cancel. Then R power of 4 over R boleh simplify jadi apa lagi? R kuasa 3. R kuasa 3. Okey, yang sebelah kanan tu bahagi dengan 45 dapat berapa? Negatif 27. Negatif 27. Okey, tinggal R sorang-sorang. R negatif 3. Cube root bawa ke sebelah. Boleh ke negatif? Boleh. Tak boleh. Tekan kalkulator. Dapat tak jawapan? Cube root negatif 27. Negatif 3. Boleh. Kenapa tak boleh pula? Masa mana yang tak boleh tu? Masa bila yang katakan undefined tu? Bila kuasa 2 cube root. Ni dipanggil cube root. Bukan square root, sorry. Square root yang tak boleh. Square root dia akan jadi undefined. Okay, dia tak kisahlah square root ke, sebenarnya nombor-nombor genap. So dia akan jadi undefined. Tapi kalau cube root, so dia valid, ada. So dia boleh. Okay. Cube root ataupun nombor-nombor ganjil.
Lagi satu yang awak kena ingat, kalau A kuasa 2 sama dengan B, A sama dengan kuasa 2 bawa ke sebelah, dia akan jadi square root of B. Apa yang wajib letak kat depan? Plus minus. Plus minus. So dia wajib jika datang dari kuasa genap. Maksudnya bukan setakat kuasa 2 je. Dia kuasa genap. Tapi kalau A kuasa 3 sama dengan B, so A sahaja, dia just keep root of B. So kat sini dia tak ada plus minus. Itu beza dia. Okay. So sekarang ni kita cube root. Cube root tak boleh kalau kuasa 3. Kalau negatif. So dapatlah negatif 3. Tu baru R dia. So kita nak cari A, masuklah balik pada equation 1 ataupun equation 2, mana-mana. Katalah saya masuk equation 1. So A darab dengan negatif 3 sama dengan 45. Makanya A adalah sama dengan 15. negatif 15. Okey. Dan barulah dia minta dia nak n term. Tadi tu belum lagi yang dia nak tu, tak keluar lagi n term tu. Dia sedap je minta n term. Padahal kita kena cari A dengan R dulu. So macam mana? Negatif 15. A kita, R kita negatif 3 kuasa n tolak 1. Boleh simplify tak? Cuba fikir. Okey, apa kita nak mudahkan ni? Negatif 15. Ada base 3 tak? Ada base negatif 3. Dia tak boleh terus direct base 3. Tetapi kita boleh adjust dia jadi 5 darab negatif 3. Kita boleh adjust dia jadi macam tu. Dia tak ada direct base 3. So 5 ni kekal. So kita ada negatif 3 yang berkuasa 1 tambah dengan n tolak dengan 1. So maksudnya kuasa berapa? Negatif 3 tu kena kurung kat luar. So 1 tambah n tolak 1? Tu tinggal N je. N. N sahaja. Okay. Bracket tu hati-hati lah. Sebab lain maksudnya. Negatif 3 kuasa N dia tak sama dengan negatif 3 kuasa N. Apa yang awak faham? Ada bracket dengan tak ada bracket? Kalau yang ini negatif 3 kuasa 2, jawapan dia apa? Negatif 9. Kalau yang ini negatif 3 kuasa 2, ini apa jawapan dia? 9. So hati-hati. Ada bracket ke tak ada bracket? So sekarang ni negatif 3 tu satu bracket. N tu duduk kat luar. So inilah TN awak yang ringkas. Okay, itu nombor 6. Tujuh. Find the common ratio given it is negative. Okay. First term is 8. Fifth term is 1/2. Okay, yang color biru, highlight biru tu macam mana nak tukar dia dalam bentuk mathematical symbol? First term is 8. Maksudnya apa? A sama dengan 8. Yang color purple tu? AR kuasa 4 sama dengan 1/2. So fifth term tu, fifth term ni AR kuasa 4 sama dengan 1/2. Okay. So A dia dah bagi dah. Kita nak cari R dulu. Okay. So 8 bawa ke bawah. 1/16. Okay. R sama dengan kuasa Negatif 4
Negatif. Satu per dua. Kenapa tiba-tiba ada negatif? Sepatutnya apa yang awak kena tulis dulu, tertib dia. Bila saya kata kuasa genap bawa ke sebelah, wajib ada apa? Plus minus. Dia mesti ada plus minus dulu. 1/16. Fourth root. So fourth root maksudnya R awak ada dua nilai. Satu positif 1/2, satu lagi negatif 1/2. Tapi baru kita buat statement since dia minta R tu negative number, baru kita stresskan final answer kita R is negative 1/2. Kalau dia tak minta, dia just kata find the common ratio, jawapan awak dua-dua nilai ni tau. Satu positif, satu negatif. Itu sebab kena ingat balik, setiap yang nombor genap kalau datang daripada nak bawa ke sebelah, dia mesti ada plus minus. Nampak? Saya review balik kat sini. Wajib jika dari kuasa genap. So first kena tunjuk dulu plus minus. Lepas tu bawah tu stresskan balik final answer awak. R adalah negative 1/2. Dah dia request. Okay. Faham ni? Plus minus jangan tinggal. Faham. Okay. Kita pergi ke summation dah. Okay. Sum maksudnya hasil tambah S1. Okay. Tambah dengan T1 je lah. S2 maksudnya kita akan tambah T1 tambah T2 tambah T3. Kalau S3 apa kena aku ni? T1 tambah T2 je. S3 T1 tambah T2 tambah T3. Okay. So ini yang saya nak awak perhatikan. Kita wajib start dengan T1. Okay, wajib start dengan T1. Lepas tu last term dia ni. Nampak? Kalau S2 last term dia mesti T2. Kalau S3 mesti sama T3. So dia mesti sama. Okay. Maksudnya kalau SN dia adalah hasil tambah dari mana ke mana? T1 tambah T2 tambah T3 sampailah TN. Tu dia. Okay, tu secara hasil tambah dia lah. Dan kita ada hasil tambah ni, kita ada shortcut formula dia. Okay, formula dia ada dua. Okay. Apa membezakan dia adalah dia punya nilai R dia. R less than 1. Kalau untuk R yang kurang pada 1, nampak tak? Dia 1 tolak R kuasa N per dengan 1 tolak R. Kalau R dia yang lebih besar daripada 1, R kuasa N tu dulu yang per dengan R tolak 1. Yang lain ni samalah. E tu tetap ada tu. Okay. Tapi kan sebenarnya boleh pakai mana-mana je. Okay. Boleh pakai mana-mana je sebenarnya. Tak payah spesifik ikut nilai R tu. Tapi kalau nak lagi afdalnya, kalau awak tahu R tu nilai dia kurang daripada 1, pakailah equation yang number 1. Kalau R dia tu lebih besar daripada 1, pakailah equation number 2. Itulah afdalnya. Kalau tak, sebenarnya tak ada masalah kalau awak tersilap formula pun. Okay. R kurang pada 1, R lebih besar pada 1. R sama dengan 1 mana? Kenapa tak boleh R sama dengan 1? Kalau R sama dengan 1, nak pakai equation yang mana 1 ni? Nombor 1 ke nombor 2? Boleh ke tak R sama dengan 1? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada dalam formula. Logiknya?
kalau R sama dengan 1, nanti punya nilai tu undefined lah kan? Sebab dah formula dia 1 tolak ni kot lah. Betul lah tu. Nak kod-kod lagi pula. Nampak tak bawah dia ni? 1 tolak R. Kalau R tu 1, 1 tolak 1 jadi kosong. R tolak 1. R tolak 1, kalau 1 tolak 1 kosong. Any number kalau divide by kosong, dia akan jadi apa? Max error. Max error, undefined. So tak boleh. Lagi satu, logik dia. Okay, katalah T1 awak sama dengan A. Sama dengan 2. T2 awak, kalaulah R awak tu 1, darab dengan 1. 2 darab 1 apa? 2. T3, darab lagi dengan R. 2. 2. Tak bergerak-gerak nombor ni. Yang ini sampai T100 pun nombornya tetap 2. Dah darab dengan 1, darab dengan 1, darab dengan 1. So, R tak boleh sama dengan 1. Okay. So, awak kena ingat. R kita cuma ada kurang daripada 1, lebih daripada 1. R sama dengan 1, tepat-tepat tak boleh. Sebab nanti bawah tu akan jadi undefined dan juga nombor term tu, nombor sequence tu tak bergerak. 2, 2, 2, 2, 2, 2 je. Tak bergerak. Bukan sequence lah. Tu nombor constant. Okay, so formula ni hafal. Okay, 8A, YouTube. Okay, kita try 8B. Dia suruh cari sum. So sini T1 mesti wajib start dengan T1, T2, T3. Last kali tahu tak dia sum yang keberapa? Dia term yang keberapa? TN. Kita tak tahu. So bila kita tak tahu, belakang tu adalah TN. So yang ini adalah SN. SN. Nampak last term. Dia wajib start dengan T1. Belakang dia tu kalau last kali TN, maksudnya adalah SN. So apa yang kita nak cari sekarang ni? Apa yang kita perlukan? A kita dah ada dah. Negatif 2. R kita boleh cari dah. So berapa R? 2. T2 bahagi T1. So negatif 4 bahagi negatif 2. So dapat 2. Lagi apa yang kita perlu cari? N. Kita perlu cari N dulu. Sebelum awak nak cari SN tu, kena carilah N dulu. Macam mana nak cari N AR N kuasa N tolak 1. Kita akan pakai formula term. Untuk cari N, kita akan pakai formula term. So maksudnya, kita dah ada TN, negatif 8192. Kita dah ada A, kita dah ada R. Okay, so kita nak cari N ni. N ni kuasa ni kita nak cari. Okay, first apa yang kita kena bawa ke bawah? Negatif 2. So yang ini dia hasil darab. Dia 2 ketul. Dia tak boleh darab. Yang ini kawan ni nama dia constant. Yang ini index. So awak tak boleh gabungkan jadi negatif 4. Okay. So yang kita boleh bawa negatif 2 ni je. So bahagi dengan negatif 2. So dapat berapa? 4096. 4096. Okay. So sekarang ni 4096. Macam mana? Lun ke kanan. Buat apa? Elok. Kita ada 2 method. Method 1. Dan ini index lah ni. Ni tengok balik hukum index. Index rule. Okay, method 1 kita boleh samakan base. Okay, ini bukan semua boleh.
Cuma tengok boleh ke tak. Kita usaha dulu. Okay, 2 kuasa N tolak 1. 4096. Ada tak base 2? 2 kuasa 12. Ada. So dia lagi senang. Hukum indeks mengatakan kalau kiri dengan kanan base dah sama, apa yang kita boleh terus buat? Ambil dia punya kuasa. Ambil dia punya kuasa je. Terus dapat N sama dengan 13. Tu metod 1. Okay, metod 2, kalaulah base tu tak boleh disamakan, apa option kita? Apa bawah ni tadi apa? Lock. Taking ln. Ln ke log ke both sides. Okay, dia mesti both sides. Maksudnya sebelah sini kita akan letak ln. Sini pun ln. Okay. Ingat, bila dia dah letak ln je, dia dah jadi yang ni seketul. Yang ini seketul. Okay. Siapa yang kita bawa bila dah ada hukum ln? Kuasa tu bawa pergi depan. Kuasa ni boleh bawa ke depan. So dia akan jadi N tolak 1 ln 2. So ln 4096. So bila dia dah bawa ke depan, dia dah jadi 2 ketul. So ln 2 ni kita boleh bawa ke sebelah. So ln 4096 bahagi dengan ln 2. So 12 pun dapat N sama dengan 13. Sama juga. So boleh dua mana-mana. Madam, Ya. kalau guna log base 2 pun boleh kan? Boleh. Log base 10 dia samalah. Kalau nak log base 2 kiri kanan mesti base 2 lah. Okay, guna ln pun boleh. Okay, ni baru nak dapat N. Sebenarnya apa yang kita nak cari ni? Soalan dia ni. Dia nak SN. So S 13. Tak habis lagi. Dia nak cari sum ni. So N kita dah tahu yang ini adalah T13. So maksudnya yang ini adalah S13 lah dia nak minta. Okay, S13 R dia kita tahu. Yang ni yang saya kata tu afdal tu. R ni kita tahu lebih besar daripada 1. So kita pakailah formula 2. So apa formula 2 tu tadi? A negatif 2 R kuasa. R kita berapa tadi? 2 kuasa 13. 13 tolak 1 per dengan 2 tolak 1. Dah. Boleh terus tekan kalkulator. Negatif 16382. Okay. Yang ni yang saya kata kalau awak guna formula yang ini. Kalau pakai formula 1 pun boleh. Sebenarnya dia tak ada beza. Kalau awak pakai formula 1 tu, 1 tolak R kuasa N, 1 tolak R pula, tetap akan dapat negatif 16382. Pun sama juga. Sajalah dia lagi mengafdalkan. Kalau R lebih besar daripada 1, pakai formula 2. Kalau R lebih kecil daripada 1, pakai formula nombor 1. Pakai mana-mana pun tak ada masalah. Okay, 9. Direct question je. Find the sum of the first 6 term. Sum of the first 6 term, apa simbol dia? Apa simbol dia? S6. So carilah. S6 saya bagi ni awak punya jawapan. Ni dia. Check. Mana yang dah buat, check jawapan. Mana yang belum buat, itu jawapan. Okay. Nombor 10. Dia suruh cari S5. So S5, A dia dah bagi, R dia dah bagi, tinggal masuk dalam formula je. So S5 dapat 211 per 3. Itu jawapan nombor 9 dengan nombor 10.
Okay, nombor 11. The first term of the GP is 27 and common ratio is 4/3. Find the least term, okay, that can have if its sum exceed 550. Okay, warna hijau tu A sama dengan 27, R sama dengan 4/3. Apa yang dia maksud list number of term that sequence can have its sum exceed 550? Dia nak suruh cari apa ni? Katalah T1 sama dengan 1 dan A. R sama dengan 2. Okay. Berapakah bilangan term yang diperlukan supaya hasil tambah melebihi 16. Katalah macam tu. Okay. T1 dia 1. Okay, tambah dengan T2. T2 dia berapa? 3. Hey. R dia ni, maksudnya dia darab dengan 2. Darab bukan tambah. 1 darab 2 berapa? 2. 2. Okay. Sini baru hasil tambah ni baru 3. Tak lebih 16 lagi. Okay, kita tambah lagi dengan T3. Okay, darab lagi dengan 2. So, berapa? 4. 4. Tambah ni baru berapa? 7. Okay, tak cukup lagi. Try lagi. Darab lagi dengan 2. 8. 8. Okay, start tambah lagi. Berapa? 15. 15. Tak lebih lagi. Okay, tambah lagi 1 lagi. 16. 16. Okay, tambah. 3/1. So yang ini baru lebih daripada 16. So berapa term yang diperlukan? 5. 5 term yang diperlukan. Macam tu yang dia nak. Dia nak bilangan term yang diperlukan 10 supaya lebih daripada 550. Tapi kita tak bolehlah buat test macam yang saya buat sekarang ni. T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. So, macam mana nak buat dalam kiraan dia? Macam mana nak simbolkan dia? Macam mana nak sum apa? Simbol untuk sum. S, N. Exceed. Maksud exceed apa? Lebih besar 550. Lebih besar 550. Okay. So Sn, kita pakailah formula Sn. So R yang lebih besar daripada 1. Apa formula R yang lebih besar daripada 1? So Sn 27 4/3 kuasa N tolak 1 per dengan 4/3 tolak 1. Itu formula Sn. Okey, mana yang boleh dimudahkan? Yang ni dulu. Okey, kira berapa tu? 27 per dengan 4/3 tolak 1. 81. 81. Okay. So 4/3 kuasa N tolak 1. Okay, lepas tu apa kita boleh buat? Pindah 81. So boleh bawa ke bawah. So akan tinggal 4/3 kuasa N tolak 1. So dia jadi berapa? 550 per 81. Okay, tapi awak kena ingat ini inequalities. So yang ni tukar ke kekal?
Inequalities. Kekal. Sebab apa kekal? Sebab dia tak negatif kot. Good. Kekal sebab bahagi dengan 81. Positif number. Bila masa dia akan tukar, so kena ingat balik inequalities ni. Dia ada pula inequalities chapter 3. Ingat inequality bila bahagi ataupun darab dengan negative number kena tukar sign. So ini kena ingat. Tapi sekarang ni kita bagi dengan 81, so kekal sign dia. Okey, so negatif 1 bawa pula ke sebelah, tambah pula dengan 1. Okey, so dapat berapa? Tinggal 4/3 ni. 6, 31 per 81. Okey. So balik ke hukum indeks. So tadi, yang macam tadi kita ada dua method, samakan base ataupun taking ln both side. Dia sebenarnya yang nak senang ni, kalau malas nak fikir base-base ni, terus ambil method 2 lah. Taking ln both side tu. So maksudnya n tu dah boleh bawa ke depan. So sini pun akan jadi ln. Okay, apa yang kita boleh darabkan? Yang bawa ke sebelah? Ln 4/3. Tapi awak kena make sure juga ln 4/3 tu positif ke negatif. Kena make sure. Kena make sure juga. Baru kita kekal lagi. So kekal. Sebab ln 4/3 positif. Kalau dia negatif awak kena tukar. Kita tak jarang nampak ln 4/3 tu, bahaya tu. Okay, so dapat berapa ni bila bahagi? 7.136. 7.08. Betul tak? Salah. 7.136. Okay. So, N ni adalah bilangan term. So, bilangan term. Mana boleh nombor point? So, apakah nilai N? Maksudnya N sama dengan 7. lebih besar daripada 7.136. 8. 7.136 tu dah lebih daripada 7 lah. So, 8, 9, 10. Ini semua nombor-nombor yang lebih besar. Macam inequalities 7.136. Yang kena ni, kan ada nombor 8, nombor 9, nombor 10, 7 dekat belakang lagi. So, 8, 9, 10, 11 dan tak ada ending. So, kita nak ambil nombor yang mana ni? 8. Sebab Dia dekat dengan 7.136. List number. tak, itu sebab dia ada perkataan list number. So awak yang ingat dia senang-senang je. Kalau dia tak ada perkataan list number, jenuh kita nak list down kan. So list number maksudnya nombor yang paling kecil antara jawapan dia tu. So nombor yang paling kecil adalah nombor 8. So dia macam ni, 7 dekat belakang lagi. So nombor bulat yang lebih besar daripada 7.136 start dengan 8, 9, 10 dan so on. So ini adalah list number. Ambil. So yang ni untuk 11.
12 YouTube, 13 YouTube. Saya nak 14. Ya. Okay, show that the sequence is geometric progression. So dia bagi Tn. So bila dia dah bagi, kena guna yang dia bagi. So tak payah dah guna AR kuasa N tolak 1 ni, tak payah dah. Okay, sebab dia dah bagi dah. So kita akan pakai 2/5 N tolak 1. Okay, show that sequence is geometric progression. Macam mana awak nak tahu dia adalah geometric progression? Okay, contoh dia. Saya bagi 1, 2, 3, 4, 5 dengan 1, 2, 4, 8, 16 dengan 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Okay, nombor 1 tu adalah sequence. Tapi sequence jenis apa? Apa boleh detect nombor 1 tu sequence jenis apa? Sebab apa awak kata arithmetic? 1 tambah 1 tambah 3. So awak boleh nampak dia tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Kalau nombor 2 tu, Darab 2. so dia adalah apa? Geometric. So dia adalah darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Nombor 3 tu, apa jenis dia? Ada pattern tak? Dia tak ada pattern. Tak ada pattern. Nombor berterabur. So yang ini dia sequence, tapi kita tak ada spesifik nama. Dia adalah sequence biasa je. Macam nombor metrik awak tu, kalau ikut susunan, dia adalah turutan dia, tetapi dia bukan ada sequence. Dia bukan wajib tambah 2, tambah 2, tambah 2 ke. Dia bukan wajib darab 3. Macam tu. Dia just sequence, tapi sequence biasa je. Okay? Okay. So, maksudnya pendek kata, awak nak kena pasti sequence tu adalah aritmetik ke, geometrik ke, ataupun biasa ke. Awak akan tengok D dengan R dia kan? Awak test D dengan R dia, betul tak? So, untuk show dia adalah geometric progression, kita akan guna R untuk show tu. Okay? Maksudnya kita tahu R tu adalah T2 bahagi dengan T1 ataupun T3 bahagi dengan T2 ataupun kalau dalam sebutan N, T N bahagi dengan Tn tolak 1. Tn tolak 1. Dan dia mesti akan dapat constant. So awak kena tahu maklumat ni. So R dia kita akan pakai yang ni. Okay, so kita kena pakai R ni. Kita mesti make sure dia dapat constant. Okay, ni cara nak show ni. Soalan show ni dia glamour juga. So Tn kita adalah okay, dia dah bagi, kita guna Tn yang dia bagi tu. 2/5 kuasa N tolak 1, ini Tn. So 2/5 kuasa N tolak 1. Kalau nak Tn tolak 1, apa awak akan buat? Tn tolak 1. Macam mana? Sini N, sini N. Kalau N tolak 1, N tolak 1 tolak 1. Pandai. N tolak 1 tolak 1. Maksudnya 2/5 N tolak 2. So yang ini pun menggunakan hukum indeks. Kalau E kuasa M bahagi dengan E kuasa N, dia boleh jadi E kuasa M tolak N. So
2/5 N tolak 1 tolak pula dengan N tolak 2. Kalau awak buka kurungan, N tolak 1 tolak 2 tambah 2. N tolak 1 tolak N tambah 2. 2/5 kuasa berapa? 1. So 25 kuasa 1, 25 lah. So dapat dengan constant. Dia mesti dapat constant. Therefore, this is geometric progression. Tu cara nak show. Okay, kita guna R. Okay, B, what term 512 over 11953,125. So itu adalah n term. Formula dia. Apa yang dia dah bagi TN? 2/5 kuasa N tolak 1. 2/5 kuasa N tolak 1. Saya nak tak payahlah cari A dah. Kalaulah awak dapat tangkap 512 ni 2 kuasa berapa? 2 kuasa Yang 9. ini 5 kuasa berapa? 2 tu kuasa 9. Kalau boleh samakan base. Tu sebab saya kata kalau awak boleh kaji sikit, awak boleh nampak dua-dua tu kuasa 9. So, maksudnya kita gabungkan 2/5 kuasa 9. Teruslah N tolak 1 sama dengan 9. N sama dengan 10. So, maksudnya dia adalah 10 term. Dah, itu je. Okay, that's all for today. Thank you, class. Thank you, madam.